والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dihormati sahabat-sahabat saya, saudara Najib dan seluruh atau semua sahabat yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat Islam, nikmat iman, pertahankan nikmat Islam, nikmat iman dalam diri kita dan diberikan kita satu nikmat sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu semula dalam menyambung kuliah buku berjudul Ruh, yang mana kita masih lagi dalam bab atau pertanyaan ke-16. Apakah roh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup? Jadi yang topik ni masih lagi panjang lagi ni. Jalanan kita jauhlah kita panjang lagi. Malam ni kita ambil tajuk atau kita sambung tajuk yang kedua, pahala sedekah. Apakah sedekah ini boleh membantu seseorang yang telah mati apabila dibuat atau diberikan oleh orang hidup di dunia sekarang? Di dalam As-Sahihain disebut dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat. Aku menduga sekiranya ibu bisa bicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya?" Beliau menjawab, yakni Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Jadi ini merupakan dalil daripada hadis Nabi SAW, yang mana hadis yang kita baca ni terdapat dalam As-Sahihain. As-Sahihain ini bermaksud ialah Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Itu yang anda faham daripada makna As-Sahihain. Kadang-kadang juga disebut dengan nama As-Shaykhan. As-Shaykhan ni dua lah, Muslim dan juga Bukhari. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi, dengan sangat jelas menyatakan bahawa bila sahabat itu bertanya, bolehkah beliau menderma bagi pihak ibunya atau bersedekah bagi pihak ibunya, Nabi menjawab, ya. Macam tu. Tapi ada satu benda yang agak muskil sedikit di sini. Sekiranya duit yang diperolehi daripada harta pusaka si mati, untuk kita bersedekah atas nama si mati, sebenarnya kita perlu minta izin daripada semua ashabul furud ataupun mereka-mereka atau waris-waris yang berhak menerima harta pusaka si mati. Kita tak boleh ambil harta si mati setelah matinya begitu sahaja. Dia kena minta izin daripada pemilik baru. Pemilik barunya ialah ahli ataupun waris yang kita namakan ashabul furud, mereka yang mendapat bahagian daripada harta pusaka. Jadi kita tak boleh ambil harta dia, harta si mati, terus kita sedekahkan atas nama si mati. Sebab harta itu sekarang telah berpindah tangan daripada si mati kepada orang yang hidup dari kalangan anak-anaknya. Kita bimbang juga ya, takut berlaku perkara ini. Kita ingatkan boleh, tapi sebenarnya tidak boleh dengan maksud haram sama sekali kita membelanjakan duit si mati, kerana duit itu telah berpindah tangan daripada si mati. Disebabkan dia mati, maka duit itu telah berpindah kepada anak-anaknya ataupun dipanggil tadi yang nak ulang balik ashabul furud. Tapi kalau sekiranya duit yang kita perolehi daripada derma orang masa hari matinya, setelah si mati ini mati, tiba-tiba dia kebiasaan kita letak bekas satu ketika orang ziarah,
letakkan duit di situ, duit itu tidak dianggap sebagai duit harta pusaka. Duit itu boleh kita ambil untuk bersedekah dan niatkan di atas nama si mati. Itu memang tidak dilarang sama sekali. Jadi, apa yang kita nak daripada perenggan ini, kita sarankan kepada sahabat-sahabat kita yang ada mak dia yang meninggal maknya ataupun ayahnya dah telah meninggal, maka sentiasalah berderma, bersedekah di atas nama ayah dan maknya. Kalau boleh buat secara mingguan. Misalnya hari Jumaat, dia sedekah di masjid, maka sedekahnya itu disebutkanlah, diniatkanlah atas nama ayahnya ataupun maknya ataupun siapa-siapa sahaja yang telah meninggal, dan pahalanya tidak kurang sedikit pun. Ayah mak dia pun dapat pahala, dia sendiri pun dapat pahala. Itulah yang kita harapkan daripada sahabat-sahabat kita yang mungkin telah meninggal ayah maknya, supaya terus bersedekah di atas nama ayah maknya. Ni dekat Ramadan ni, eloklah kalau ada orang nak buka puasa, kita masuk share kita dan kita masuk atas nama ayah mak kita yang telah meninggal. Jadi dapatlah pahala memberi makan orang berpuasa. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ibu Sa'd bin Ubadah meninggal. Sementara saat itu Sa'ad tidak ada di sampingnya. Maka Sa'ad menemui Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan aku tidak berada di dekatnya saat itu. Maka apakah dia mendapatkan manfaat sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya?" Baginda menjawab, "Ya." Ini hadis yang kedua menggambarkan bahawa boleh seseorang itu bersedekah dengan harta dia sendiri. Di sini maksudnya adalah Sa'ad bin Ubadah mengeluarkan sedekah dengan harta beliau dan niatkan kepada ibunya. Maka Nabi kita menjawab, ya, boleh. Ini adalah dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa dibenarkan ataupun pahalanya sampai kepada si mati. Sa'ad berkata, "Aku memberikan kesaksian kepada engkau bahawa hasil kebunku menjadi sedekah atas nama dirinya." Inilah di antara kelebihan para sahabat Nabi yang bersedekah tanpa kira nilainya. Walaupun nampaknya banyak, agaknya harga ratus ribu ringgit kita dengan nisbah kita sekarang lah, ataupun harganya jutaan, tak menjadi perkara yang pelik bagi para sahabat bersedekah macam tu saja. Itu menjadi orang kata apa, kelebihan atau signature para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita boleh sedekah apa juga sekalipun untuk mak bapak kita yang telah meninggal. Contohnya ada orang beri kereta kepada Mahat Hafiz untuk digunakan. Niat saja kepada mak bapak dia, mak ayah dia yang telah meninggal, maka pahalanya dapat. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang laki-laki menemui Nabi SAW seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan sejumlah harta, namun tidak sempat berwasiat. Maka apakah cukup berguna baginya jika aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya?" Beliau menjawab, "Ya." Jadi ada satu perkara lagi yang mungkin terlupa Ana nak sebut tadi, bahawa bila digambarkan bahawa si mati telah berwasiat, maka wasiat itu boleh kita tunaikan. Kerana ada 4 perkara, ini Ana ulang balik apa yang pernah kita sebut lama dulu, bahawa bila seseorang itu mati, maka 4 perkara mestilah kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan duit si mati untuk menguruskan jenazahnya. Sama ada upah orang mandi, bayar kereta jenazah, bayar kapan dan sebagainya. Itu yang pertama, kita boleh ambil daripada duit si mati. Yang kedua, hendaklah menjelaskan hutang. Menjelaskan hutang si mati.
Hutang si mati ni dia ada dua, hutang manusia dengan hutang Allah. Ada juga kata bahawa hutang manusia dikemudiankan dan didahului hutang Allah. Tapi ramai juga ulama mengatakan bahawa Allah itu maha kaya, jadi hutang manusia diutamakan. Maka daripada duit harta pusaka si mati, maka boleh kita ambil untuk menjelaskan hutang sesiapa yang berhutang dengannya. Yang ketiga, dari segi susunannya 1, 2, 3 tadi, yang ketiga ialah menunaikan wasiat si mati. Katakanlah wasiat si mati telah berwasiat, bila aku mati ni nanti sedekahkan duit 5,000 kepada Mahat Tafiz, contohnya begitu. Bila dia mati, maka apakah boleh kita tunaikan wasiatnya? Boleh kita tunaikan wasiatnya, tetapi dengan syarat bahawa jumlah wasiatnya itu tidak melebihi 1/3 hartanya. Keseluruhan hartanya 1/3 hartanya, tidak boleh melebihi 1/3. Kalau tidak melebihi 1/3, kita boleh keluar terus wasiatnya itu tanpa kita minta izin daripada ahli waris. Yang keempat, barulah membahagikan harta pusaka sebagaimana kita tahulah 1/2, 1/3, 1/4 contohnya, barulah kita bahagikan harta pusakanya. Maknanya di sini dalam hadis yang kita sebut ada wasiat. Anak dia kata memang dia rasa bahawa ibunya pasti akan berwasiat kalau dia sempat. Maknanya lebih kurang kita kata di sini telah pasti bahawa ibunya berwasiat. Kalau sekiranya wasiat itu lebih 1/3, maka tidak dibenarkan untuk ditunaikan, tapi boleh ditanya kepada pewaris-pewaris yang bakal menerima harta sama ada membenarkan tidak dikeluarkan wasiatnya yang melebihi 1/3 itu. Kalau semua waris setuju, silakanlah boleh keluar. Itu berkaitan dengan waris ya, dengan wasiat. Di dalam As-Sunan dan Musnad Ahmad disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa'ad meninggal dunia. Maka apakah sedekah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Air." Maka Sa'ad menggali sumur lalu berkata, "Ini merupakan sedekah bagi Ummu Sa'ad." Dia buat sumur, dia buat telaga dan mendapat seluruh masyarakat di sekitarnya mendapat manfaat daripada telaga itu. Ini menyebabkan pahala yang diperolehi daripada telaga itu masuk ke dalam kubur Ummu Sa'ad ataupun apa nama tadi ya, Ummu Sa'ad lah, atau kepada Ummu Sa'ad. Sekarang ni kita ada dengar sahabat-sahabat kita yang kutip duit, kutip sedekah, kutip derma untuk buat telaga di Afrika, ada di Kemboja dan sebagainya. Hadisnya direct kepada sumur ataupun telaga. Oleh itu, memang pahalanya sangat besar kerana orang menggunakan telaga itu untuk buat berbagai-bagai aktiviti, terutama aktiviti ibadah seperti ambil semayang, mandi, ada lagi yang mandi wajib dan sebagainya. Itu semua menjadikan pahalanya makin banyak. Kalau kita niatkan kepada si mati, maka beruntunglah si mati kerana pahalanya masuk ke dalam kuburnya tanpa ada halangan, tanpa ada tapisan, direct diberikan kepada si mati. Alangkah berbahagianya si mati kalau ada anak-anak yang sedar jiwanya, yang selalu teringat kepada ayah mak dia untuk dia bersedekah dan untuk dia berdoa contohnya dan lain-lain lagi lah. Diriwayatkan Ahmad dari Abdullah bin Amru bahawa Al-As bin Wa'il pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta sebagai korban. Sedangkan Hisham bin Al-As bernazar menyembelih 55 ekor. Lalu Amru menanyakan hal ini kepada Nabi SAW, maka baginda menjawab, "Sekiranya ayahmu menyatakan tauhid, lalu engkau puasa dan mengeluarkan sedekah atas nama dirinya, maka hal itu tentu akan bermanfaat baginya." Jadi di sini
apa yang saya ulang balik, anda ulang balik yang ini, bila Amru menanyakan hal ini kepada Nabi, sama ada kena tunai ataupun tidak, sembelih 100 ekor unta, dan juga satu lagi itu yang 55 ekor unta, apakah perlu ditunaikan? Tapi nazar itu telah dinazarkan ketika beliau masih lagi bukan Islam ataupun dalam jahiliah lagi. Nabi SAW menjawab, sekiranya ayahmu menyatakan tauhid, lalu engkau puasa dan mengeluarkan sedekah atas nama dirinya, maka hal itu tentu akan bermanfaat baginya. Ada dua perkara yang kita faham di sini. Yang pertama, 100 ekor unta itu dianggap sebagai sedekah. Itu yang pertama. Sebab tak ada penjelasan daripada hadis ini. Yang kedua, difahamkan juga bahawa tidak dilaksanakan nazarnya, tetapi memadai anaknya tadi itu bersedekah dengan jumlah yang sepatutnya. Tidaklah sampai 100 ekor unta, tapi bersedekah sekadar yang dia ada bersedekah atas nama ayahnya. Itu fahaman kedua. Sebab kita tak pasti sama ada apakah sebenarnya yang 100 ekor unta itu perlu dilaksanakan. Bagi ana lah, oleh kerana dia telah bernazar pada zaman jahiliyah, maka kita tidak laksanakanlah nazarnya itu setelah dia masuk ke dalam agama Islam atau menganut Islam. Selesai dari perbincangan tentang pahala sedekah. Maknanya dari segi khulasah kita, kesimpulan kita bahawa bila seseorang bersedekah dengan niat orang yang telah mati, siapa-siapa saya yang telah mati, maka sedekahnya itu dengan erti kata lain pahalanya akan sampai kepada si mati. Lebih-lebih lagi kalau anak si mati yang bersedekah. Apakah orang lain boleh juga? Orang lain pun boleh juga, kawan dia bersedekah untuk dia dan sebagainya. Dibenarkan dan dapat pahala. Yang ketiga, pahala puasa. Tentang sampainya pahala puasa kepada orang yang sudah meninggal. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas nama dirinya. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan dia mempunyai tanggungjawab puasa 1 bulan. Maka apakah aku harus mengqada atas namanya? Beliau menjawab, iya, kerana agama Allah lebih layak untuk diqada. Ini menunjukkan keluarga kita ataupun ayah mak kita sekiranya ada hutang puasa, maka kita disuruh berpuasa sebagai kita ni adalah warisnya. Hukumnya disuruh kita berpuasa ganti bagi pihak si mati. Dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan pernah bernazar untuk berpuasa. Maka apakah aku harus berpuasa atas nama dirinya? Baginda bertanya, apa pendapatmu sekiranya ibumu itu mempunyai hutang, lalu engkau melunasinya? Apakah yang demikian itu juga merupakan pelunasan baginya? Wanita itu menjawab, ya. Baginda bersabda, maka berpuasalah atas nama dirinya. Itu ya. Dengan erti kata lain di sini, hadis ini menjelaskan pada kita, waris si mati, umpama si mati itu ibu kita, dia ada hutang puasa. Hutang puasa ni ada dua lah. Sama ada hutang puasa Ramadan ataupun hutang puasa nazar. Semua adalah puasa yang fardu, puasa yang wajib. Maka disuruh bagi anaknya untuk digantikan.
Maksudnya puasa fardu sahaja. Puasa fardu sahaja. Beliau diriwayatkan Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang wanita yang menemui baginda seraya berkata, sesungguhnya aku mengeluarkan sedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal dunia dengan memerdekakan seorang budak wanita. Baginda bersabda, engkau pun mendapatkan pahala dan warisan juga kembali kepadamu. Jadi di sini kita dapati bahawa wanita ini mengeluarkan sedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal dengan memerdekakan seorang budak wanita. Sedekahnya tu dengan memerdekakan seorang wanita, iaitu hamba. Maka Nabi kata, engkau pun mendapat pahala dan warisan juga kembali kepadamu. Maksudnya kalau sekiranya hamba itu masih lagi di bawah sistem perhambaan, wanita itu akan dapat diwarisi oleh wanita itu juga. Umpama begini, kalau wanita itu anak si mati yang kita bincang ni adalah perempuan, hamba itu adalah perempuan, milik ibunya, maka hamba itu akan diwarisi oleh anaknya. Dengan arti kata lain juga, bermaksud di sini, bila ada hamba, itu dikira harta. Hamba tu dikira harta. Sebab zaman dulu hamba ini boleh dijual beli. Harganya ada yang mahal, ada yang murah. Jadi dia ada nilai di situ. Itu menunjukkan dia adalah harta. Begitu yang disebut oleh Nabi, dan warisan juga kembali kepadamu. Membebaskan hamba ini, pahalanya boleh tahan juga besarnya. Kerana bila kita ingat balik ataupun kita fikir-fikir tentang kesusahan seseorang bila menjadi hamba, kesempitan hidup dia, berbagai-bagai keadaan lah bila jadi hamba ni, serba-serbi susah lah. Tiba-tiba ada seseorang yang telah memerdekakannya, sebabkan dia boleh bergerak dengan cara bebas. Ini menyebabkan dia jadi senang dan sukacita dengan kehidupan bebasnya itu. Ini memberikan pahala yang sangat besar. Dan dalam agama kita ni, sahabat-sahabat semua, memang banyak juga membebaskan hamba menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Masalah hukum. Umpamanya sekiranya ada seseorang yang bersama dengan isterinya pada siang Ramadan, maka di antara kafarah atau denda yang dia kena buat atau kena bayar ialah membebaskan seorang hamba. Ini membuktikan kepada kita bahawa dalam agama kita ini sistem perhambaan itu telah dibersihkan, telah dibatalkan secara beransur-ansur dengan menjadikannya sebagai tuntutan agama. Seperti tadilah, bila cara Islam menghapuskan sistem perhambaan dengan menjadikan membebaskan seorang hamba itu sebagai kafarah di atas kesalahan seseorang. Macam tadilah, kalau dia tersilap bersama dengan isteri pada siang Ramadan, maka dia mesti membebaskan seorang hamba, barulah dia boleh bergaul semula dengan isterinya. Begitu keadaan. Seterusnya, wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia juga mempunyai tanggungan puasa sebulan. Maka apakah harus berpuasa atas nama dirinya? Beliau menjawab, berpuasalah atas nama dirinya. Wanita itu berkata lagi, sesungguhnya dia juga belum sempat haji sama sekali. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya? Baginda menjawab, tunaikanlah haji atas nama dirinya. Dalam satu lafaz disebutkan puasa 2 bulan. Jadi, puasa pun kena ganti, warisnya kena ganti. Manakala tunaikan haji, kita boleh tunaikan haji yang dinamakan badah haji. Badah haji ni sama ada kita ambil harta pusaka dia, tolak katakanlah kena bayar 11,000
untuk berikan kepada seseorang untuk dia pergi ke Mekah melaksanakan haji ataupun badal haji untuk ibu kita, untuk ayah kita. Maka kita kena bayar, dan duit itu ambil daripada harta pusaka si mati. Itu harta pusaka si mati. Sebab dikira sebagai hutang Allah. Hutang Allah. Kita cabut saja beberapa ribu daripada harta pusaka si mati. Apa yang Ana nak pesan sikit kepada sahabat-sahabat semua, sekarang ni ada sindiket yang kutip duit badal haji ni. Ada kutip 2,000, ada kutip 1,500, ada 1,300. Dibimbangi yang murah-murah ni, orang tu dia bohong. Dia bohong. Kerana kalau 1,300 ni tak ada orang nak ambil dah sekarang ni. Paling tidak pun 3,000 ke atas. Macam tu lah. Paling elok sebenarnya badal haji ni untuk kita buat untuk ayah mak kita yang masih belum mengerjakan haji sewaktu hidupnya. Kita cari seorang yang telah mengerjakan haji dan kita bayar khusus bagi dia seorang yang pergi haji. Kalau 12,000, 12,000 lah. Kalau 15, 15 lah. Dia pergi semata-mata untuk mengerjakan badal haji untuk ayah mak kita. Itu lagi cantik, lagi baik. Banyak ulama berpendapat begitu. Yang kedua, kalau sekiranya kita mungkin duitnya tak berapa banyak, yang kita ada 5-6 ribu saja, maka bolehlah kita uruskan dengan orang yang boleh dipercayai. Jangan kita pergi kepada orang yang kita tak kenal. Nanti dia menipu. Dia tak buat pun. Dia hanya kumpul duit saja. Jadi kaya-raya dia. Dia tak pernah buat satu badal haji pun. Itu perlu kita jaga. Jadi hadis yang kita baca ini ada dua perkara. Tadi kita sebut tentang puasa kena ganti. Kali ini ada sampingan satu lagi, iaitu mengerjakan haji. Dua perkara ini ditunaikan oleh waris si mati. Waris si mati. Dan kalau melibatkan duit seperti haji tadi, ambil daripada harta pusaka si mati. Manakala puasa, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, kalau ada sebulan atau 2 bulan, maka si anak ni perlu menggantikan puasa. Apakah kita boleh berturut-turut? Apakah mesti berturut-turut? Terpulang pada orang yang mengganti. Boleh sedikit-sedikit, boleh 2-3 hari, boleh, tak ada masalah. Seterusnya, disebutkan di dalam As-Sunan dan Musnad Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ada seorang wanita yang naik perahu dan dia bernazar jika Allah menyelamatkan dirinya untuk berpuasa sebulan, maka Allah menyelamatkan dirinya. Tapi sebelum sempat berpuasa, dia sudah meninggal dunia. Lalu putri atau saudarinya menemui Rasulullah SAW, maka beliau menyuruhnya untuk berpuasa atas nama wanita itu. Jadi puasa ni bukan puasa Ramadan, tapi puasa bernazar. Dia ada taklid di situ, dia ada kaitan dengan kalau dia selamat daripada gelombang, daripada lemas, maka dia akan berpuasa selama sebulan. Tiba-tiba dia mati sebelum melaksanakan puasa itu, maka tertanggunglah puasa itu kepada warisnya seperti anaknya. Seterusnya, diriwayatkan pula dari Nabi SAW tentang sampainya pahala pemberian makanan kepada orang yang sudah meninggal sebagai pengganti dari puasa. Di dalam As-Sunan disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka hendaklah dikeluarkan makanan atas nama dirinya setiap hari kepada seorang miskin. Setiap hari kepada seorang miskin. Ini riwayat yang kedua. Kalau kita tidak berpuasa, kita boleh keluarkan makanan untuk fakir miskin. Jadi kita tidak puasalah,
makanan kepada fakir miskin. Ada riwayat juga mengatakan bahawa sekiranya si mati ini memang dia tidak layak berpuasa, umpamanya dia telah hilang keahlian puasa seperti tua. Contohnya dia umur 80 tahun, memang dia tak larat nak puasa, maka puasa telah diangkat daripada diri dia dan dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah itu 1 cupak 1 hari contohnya kepada fakir miskin. Maka hukumnya berbeza. Jadi anak beranaknya ataupun anak-anaknya tak perlulah berpuasa sebab dia telah tidak layak berpuasa. Memadai ambil duit harta si mati dan bahagikan dengan atas nama fidyah. Begitu keadaan. Ada juga pendapat mengatakan bahawa sekiranya si mati ini memang boleh berpuasa, jadi yang menggantikan puasanya, terus gantikan puasanya dengan sekali membayar 1 cupak 1 hari. Dua-dua sekali. Ada pendapat kata begitu. Ada pendapat kata, berbagai-bagai pendapat. Yang penting kita dapati di sini bahawa waris mestilah menggantikan puasa fardu. Bukan puasa sunat, puasa fardu. Seperti puasa Ramadan dan juga puasa nazar sebagaimana kita sebut tadi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Tapi At-Tirmizi berkata, aku tidak mengenalnya sebagai hadis marfu' kecuali dari sisi ini. Adapun yang benar dari Ibnu Umar adalah dari perkataannya yang mauquf. Tak apalah itu kita biarkan, dia melibatkan hadis. Di dalam Sunan Abu Dawud disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika seseorang sakit pada bulan Ramadan dan dia tidak sempat berpuasa, maka dikeluarkan makanan atas nama dirinya dan tidak ada qada atas nama dirinya. Dan jika dia bernazar, maka walinya atas qada atas nama dirinya. Kalau dia nazar sama dengan tadi lah. Kalau dia telah hilang keahlian berpuasa sebab sakit dan sebagainya, maka cukup kita dengan membayar secupak 1 hari makanan. Itu di antara hukum hakam yang melibatkan puasa. Jadi kita bincang tentang puasa ni, bila anaknya berpuasa, maka ayah yang mati dalam kubur telah hilang, telah selamat daripada seksaan meninggalkan puasa. Selamatlah bagi ayahnya di dalam kubur. Seterusnya, yang keempat, pahala haji. Tentang sampainya, ya. Yang ini sekerat je ada. Yang lebihnya tak ada. Tak ada ni lah, yang scan ni tak ada yang scan yang selebihnya. Oh, tak apalah, nanti anak baca lah. Okey. Anak baca lah. Okey. Sekarang ni yang keempat pula, pahala haji. Sampai ke tidak pahala haji kepada si mati ataupun ayah kita ke mak kita. Tentang sampainya pahala haji kepada orang yang sudah meninggal. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang wanita dari Juhainah yang menemui Nabi SAW seraya berkata, ibuku pernah bernazar untuk menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikannya hingga dia meninggal. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya? Beliau bersabda, tunaikanlah haji atas nama dirinya. Apa menurut pendapatmu sekiranya ibumu masih mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Penuhilah oleh kalian terhadap Allah kerana Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Jadi kalau ada berlaku seseorang sebelum dia mati, dia bernazar untuk mengerjakan haji. Agaknya lah saya lah, sebab bila sebut tentang nazar ini, kita akan ada sedikit benda yang kesamaran sikit. Yang pertama, haji itu memang wajib, memang fardu bagi setiap manusia yang Muslim.
yang menyebabkan dia tak boleh pergi kerana dia tidak mampu. Itu masalahnya. Bila dia tidak mampu, apakah perlu bagi dia untuk dibuat haji? Maka sekiranya anak-anaknya ada kemampuan lebih, maka anak-anaknya mengeluarkan duit untuk niatkan ayahnya haji, dan ini kita namakan badah haji. Manakala kalau sekiranya ayahnya memang tidak layak haji sebab tidak berkuasa kerana tidak ada harta, dan anak-anak pun tak mampu untuk melakukan haji kerana tak ada duit dan sebagainya, semuanya orang susah belaka, jadi tidak wajib kita menyelesaikan hajinya. Sebab dia dari segi kelayakan pun dia tidak layak kerana tidak ada kemampuan. Cuma bila berlaku nazar, contohnya orang ni dah pergi haji sekali, maknanya yang fardu telah selesai, cuma dia nak pergi kali kedua, haji yang sunat. Haji yang sunat ni tiba-tiba dia bernazar pula, maka haji tu jadi wajib. Kalau sekiranya dia mati sebelum melakukan nazarnya, haji nazar itu dikeluarkan daripada hartanya untuk menunaikan nazar hajinya itu. Itu menurut hadis ini. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya isteri Sinan bin Salamah Al-Juhani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ibunya meninggal dan dia belum sempat menunaikan haji. Apakah ibunya mendapatkan pahalanya jika dia menunaikan haji atas nama dirinya? Beliau menjawab, ya. Sekiranya ibumu mempunyai hutang, lalu engkau melunasinya atas nama dirinya, bukankah yang demikian itu juga mendatangkan pahala baginya? Maknanya, haji itu kalau sekiranya ada harta si mati dan mencukupi untuk melakukan badah haji, wajib kita buat. Tapi kalau sekiranya dia tak ada duit, anak-anaknya ada duit, macam tadi, anak-anak ada duit, maka wajib juga anak-anak mengeluarkan duitnya dan melaksanakan badah haji kepada ibunya yang meninggal dunia atau ayahnya. An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anaknya yang meninggal dan belum sempat menunaikan haji. Maka beliau bersabda, tunaikanlah haji atas nama anakmu. Anakmu di sini ni yang telah akil baligh, yang telah sampai umurnya. Kalau dia umur 2-3 tahun tak wajib haji lagi, maka tak perlu kita buat badal haji. Tak perlu kita buat badal haji. Contohnya kalau kita nak pergi ke Mekah, katakanlah kita ambil contoh Haji Yusfi, kita pergi ke Mekah bawa Aisar, katakan. Apakah umrah wajib telah selesai bagi Aisar? Tak selesai. Tak selesai, ya. Sebab Aisar pergi dalam keadaan belum akil baligh, belum sampai umur. Bila belum sampai umur, dia tidak wajib haji lagi. Semayang pun tak wajib. Haji lagilah tak wajib. Kalau sekiranya dia nak anggap bahawa telah selesai fardu, maka memang hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Sebab kita ni, kita diwajibkan sekali umrah, sekali haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu ayatnya. Maka sempurnakanlah haji dan umrah dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia yang muslim, dia wajib sekali buat umrah dan juga wajib sekali buat haji. Syaratnya juga dia mesti aqil dan baligh. Dia sampai umur, barulah tanggungjawab fardu atas bahunya itu hilang. Sangat rugilah. Melainkan kalau kita ni duit lebih tak apa. Tapi kalau kita modal kita sekali tu je ada, maka jangan sekali-kali kita menanggung orang yang tidak diwajibkan haji untuk
beliau gitu. Nasai juga meriwayatkan darinya, dia berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Nabi Allah, ayahku meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya? Baginda menjawab, apa pendapatmu sekiranya ayahmu mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Orang itu menjawab, ya. Baginda bersabda, hutang terhadap Allah lebih layak untuk dipenuhi. Semua hadis yang kita baca, Nabi kita beri contoh dengan hutang. Kalau hutang, ayah kamu ada hutang, apakah anaknya perlu melunasinya, membayar bagi pihak ayahnya, maka wajib bayar sekiranya ayah kita berhutang. Wajib bayar. Itu hutang manusia. Hutang Allah pun juga wajib bayar. Haji hutang Allah, maka wajib kita bayar. Semua orang Muslim sepakat bahawa melunasi hutang semacam ini menggugurkan tanggungjawab terhadap hutangnya itu. Hutang orang yang meninggal ini juga bisa dilunasi orang lain atau yang bukan termasuk ahli warisnya. Sebagaimana yang ditunjukkan hadis Abu Qatadah bahawa dia pernah melunasi hutang seseorang yang sudah meninggal sebanyak 2 dinar. Setelah hutang itu dilunasi, maka Nabi SAW bersabda, sekarang kulitnya terasa dingin olehnya. Jadi di sini kita diberi ruang yang luas lagi untuk menolong si mati. Sekiranya si mati ada hutang, kawan dia pun boleh melunasi hutang bagi pihak si mati. Contohnya ahli keluarganya ramai yang miskin, tak boleh nak bayar hutang dia. Kita ni bayar hutang untuk dia dan sudah barang tentu kita dapat pahala disebabkan kita secara sukarela untuk membayar hutangnya. Malah dia sangat digalakkan. Kaum muslimin juga sepakat bahawa seseorang yang sudah meninggal mempunyai hutang kepada orang lain yang masih hidup, lalu orang yang masih hidup ini membebaskan hutangnya itu, maka hal itu juga bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal sehingga dia terbebas dari tanggungjawabnya kepada orang yang masih hidup itu. Maksudnya ialah kalau kita contohnya saya lah, katalah kalau Hana ni ada hutang dengan orang 5,000 katakan. Jadi Hana pun sampai masa Hana mati. Dan Hana mati, Najib pergi bayar hutang tu atas nama Hana. Maka Najib dapat pahala dan Hana tidak diseksa lagi dalam kubur kerana hutang telah diselesaikan. Ini sangat besar pahalanya. Kerana memberi hutang, memberi sedekah, lebih lagi memberi hutang kepada seseorang daripada memberi sedekah. Sedekah pada seseorang miskin, dia takkan datang balik daripada kita. Tapi kalau kita berhutang, dia akan datang balik pada kita untuk bayar, untuk minta tangguh dan sebagainya. Tiba-tiba kita menghalalkan hutang itu. Ini suasana yang kita sebut tadi. Kita menghalalkan hutang itu. Sama ada kita tolong bayar sekiranya si mati berhutang, ataupun si mati berhutang dengan kita, tiba-tiba dia halalkan. Dia halalkan hutang itu. Ada manusia yang begitu punya baik, ada sebenarnya. Masa Abang Ana meninggal dulu, ada seorang hamba Allah ni yang menghalalkan hutang dia. 1,000 jugalah hutangnya. Tak ingat dah berapa ribu, tapi banyak ribu juga hutangnya. Dia suruh kakak ipar Ana pergi, jumpa dia. Dan masa tu juga dilafazkan, dia kata saya halalkan semua. Banyak ribu juga tak berapa ingat akan jumlahnya. Inilah orang yang mungkin dia berilmu, dia tahu mana pahala yang besar yang dia boleh buat pahala yang sangat besar dan menyelamatkan si mati itu dalam kuburnya daripada belenggu hutang. Sebab kita tahu bahawa orang berhutang ni kalau dia mati syahid pun rohnya masih tergantung-gantung lagi, tak boleh masuk syurga sehingga hutangnya dilunasi oleh seseorang di muka dunia ini, di dunia kita ini. Jika tanggungan terhadap orang yang masih hidup bisa gugur berdasarkan nas dan ijma',
padahal ada kemungkinan untuk memenuhi tanggungan itu, dan jika tidak redha maka tanggungan itu harus dipenuhi, maka tanggungan orang yang sudah meninggal lebih layak untuk dapat digugurkan dengan pembebasan tanggungan tersebut. Apalagi orang yang sudah meninggal tak mungkin dapat memenuhinya. Jika orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari pembebasan dan pengguguran ini, maka dia pun bisa mendapatkan manfaat dari pemberian dan hadiah. Tidak ada perbezaan di antara keduanya. Padahal amal menjadi hak orang yang memberikan hadiah. Dan jika dia mengalihkannya bagi orang yang sudah meninggal, maka pahala itu juga beralih kepadanya. Sebagaimana jika seorang yang sudah meninggal dunia masih mempunyai hak semacam hutang atau lainnya terhadap orang yang masih hidup, maka itu tetap menjadi hak bagi orang yang masih hidup. Tetapi jika orang yang masih hidup membebaskannya, maka orang yang sudah meninggal juga terbebas dari hak itu. Hal ini sampai kepadanya kedua-duanya merupakan hak bagi orang yang masih hidup, maka nas qiyas atau kaedah syariat macam apakah yang mengharuskan sampainya salah satu dari kedua hal itu sementara yang lain tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu persoalan dia. Sekarang ni persoalannya contohnya begini. Contohnya si mati, dia beri hutang, masa hidup dia beri hutang kepada si A. Sebelum si A bayar kepada si mati, dia mati dulu. Jadi di sini tidak timbul istilah menghalalkan. Tidak timbul istilah menghalalkan. Anda petik satu daripada isu lah. Yang ini tidak timbul menghalalkan. Sebab contohnya si A ni berhutang dengan si mati 5,000. Sehingga si mati ni mati, dia tak bayar lagi 5,000. Apakah boleh dihalalkan? Ada cara dia. Dia duit 5,000 ini adalah harta pusaka kepada anak-anak si mati. Maka yang berhutang si A ni yang berhutang, dia mesti bayar kepada anak-anak si mati. Sekiranya anak-anak si mati datang pada dia, dia kata kami semua menghalalkan akan hutang ayah kami yang kamu ambil itu. Tak payah bayarlah. Jadi, maka Allah akan beri pahala kepada anak-anaknya dan juga beri pahala kepada si mati. Begitu keadaannya. Jadi, dalam perbincangan yang panjang tadi, paling elok kita halalkan kalau orang tu dah mati, kita ni tak elok dah menuntut daripada si mati. Kalau sekiranya jumlahnya tak banyak, 1,000, 2,000, elok halalkan saja. Kalau sekiranya jumlahnya banyak, kalau nak halalkan lagi baik. Tapi waris ni ada yang miskin, ada yang susah, ada yang perlukan duit. Sedangkan si mati ni ada duit. Si mati ni ada duit dan ada harta banyak dipusakai oleh anak-anaknya. Maka anak-anaknya sepatut membayar hutang yang dibuat oleh ayahnya kepada orang yang memberikan hutang. Sepatutnya begitu. Semua nas itu secara zahirnya menunjukkan sampai pahala amal kepada orang yang sudah meninggal. Jika dilakukan orang yang masih hidup atas nama dirinya. Ini semua nas, kata Ibnu Jauzi, guru kita yang menjadi penulis kitab kita ni, semua tadi menunjukkan dapat pahala belaka. Semua dapat pahala. Banyak mana pun hutangnya, dihalalkan saja dapat pahala. Begitu juga keadaan tadi, ada satu lagi keadaan, tak ingat nak sebut. Sekiranya kita tidak mampu bayar hutang. Kita tak mampu bayar hutang si mati. Katakanlah si mati ada 1,000 duit hutang dengan orang. Kita pergi beritahu kepada orang yang beri hutang pada si mati, kamu jangan tuntut dengan dia, jangan tuntut dengan keluarga dia, aku tanggung pada zimmah aku. Aku tanggung hutang tu. Bila sampai masa aku boleh bayar, aku bayar. Jadi tanggungan hutang itu diberi kepada orang yang tu. Kita yang sanggup tanggung hutang tu. Bila kita ada duit, kita bayar.
bayar sikit-sikit pun boleh. Yang penting bila kita tanggung dah hutang si mati tak ada masalah lagi perjalanannya menuju ke syurga. Tak tersangkut lagi rohnya untuk menuju ke syurga. Itu kelebihannya. Pahalanya sangat besar sebab kita menanggung hutang itu, si mati telah berjaya menyeberangi sampai masuk ke syurga. Nabi SAW telah mengingatkan tentang sampainya pahala puasa yang tidak dikerjakan dan hanya didasarkan, tadi ada sikit lagi, minta maaf. Berikut ini merupakan pertimbangan qiyas. Pahala merupakan hak bagi orang yang beramal. Jika hak itu dihadiahkan kepada saudaranya sesama Muslim, maka tak ada halangan untuk hal itu. Sebagaimana tidak ada halangan untuk menghadiahkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia meninggal. Jadi hak kita tak ada masalah, hukumnya tak ada masalah. Kita boleh halalkan bila-bila masa saja sebab hutang itu adalah milik kita. Dan kita boleh minta diletakkan atas bahu kita tanggungannya. Sebab kerana kita masih berada di atas muka bumi, kita layak untuk minta untuk menanggung tanggungan si mati. Nabi SAW telah mengingatkan tentang sampainya pahala puasa yang tidak dikerjakan dan hanya didasarkan kepada niat. Dan hanya Allah saja yang mengetahui kebenaran niat itu. Maknanya, bila kita berpuasa untuk ayah kita tak pernah puasa pun, cuma dia bernazar. Kita yang puasa sebagai anaknya, kita puasa, pahala kita puasa dapat pada kita dan dapat juga pada ayahnya yang telah mati. Yang tidak disertai dengan amal anggota badan, maknanya si mati tak pernah puasa pun, tiba-tiba dapat pahala puasa. Dibandingkan dengan sampainya pahala bacaan yang dilakukan dengan lisan dan didengarkan telinga serta dilihat mata, yang jauh lebih layak untuk sampai kepadanya. Jadi ini bacaan pula perkara yang lain. Contohnya kalau Ana kalau mengajar, kalau teringatlah malam mengajar tu, niatkan untuk ayah Ana yang dah mati, mak yang dah mati contohnya, niatkan pahala kita mengajar ni untuk ayah mak kita. Kalau kita dapat pahala yang banyak, maka ayah mak kita dapatlah pahala yang banyak. Kalau sedikit, dapatlah sedikit begitu. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Puasa itu semata hanya niat semata dan menahan diri dari makanan serta minuman. Allah menyampaikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan bacaan yang merupakan amal dan niat? Bahkan kalau perlu, tidak memerlukan niat. Sampainya pahala puasa kepada orang yang sudah meninggal merupakan pemberitahuan tentang sampainya semua jenis amalan. Maka dikiaskan. Kalau puasa itu dapat pahala, orang hidup buat puasa, qada puasa dia, orang mati dapat pahala. Macam mana pula kalau kita baca Al-Quran, kita niatkan pada si mati, sudah tentu sampai. Itu perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibadah itu ada dua macam, yang berkaitan dengan harta dan yang berkaitan dengan badan. Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang sampai pahala sedekah. Hal ini menunjukkan sampainya pahala semua ibadah yang berkaitan dengan harta. Termasuklah juga bacaan Al-Quran. Yang mana pernah dibuat oleh almarhum Datuk Harundin untuk ayah mak Datuk. Dia berkumpul satu keluarga dia dan masing-masing baca Quran, juzuk ini, orang ini, juzuk ini, sampai satu biji Quran habis semua, diniatkan kepada mak ayah mereka yang telah meninggal. Kita pun boleh buat macam tu. Beliau juga mengkabarkan tentang sampainya puasa, yang menunjukkan sampainya pahala semua jenis ibadah yang berkaitan dengan badan. Beliau juga mengkhabarkan tentang sampainya pahala haji, yang merupakan panduan antara jenis ibadah yang berkaitan
dengan harta dan juga dengan badan. 3 macam ini telah ditetapkan oleh Nas sehingga hal ini perlu dicermati. Jangan pula ada orang kata baca Quran tak sampai. Pandai-pandai pula dia kata tak sampai. Sedangkan puasa pun sampai, haji pun sampai, tiba-tiba baca Quran kata tak sampai. Yang ni kita abaikanlah saja orang kata tak sampai. Ini dia Ibn Qayyim Al-Jauzi kata sampai. Sementara orang-orang yang tidak setuju tentang sampainya semua jenis pahala ini kepada orang yang sudah meninggal berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti di sinilah. Sebab yang ni dah masuk hal lain, hal tentang berhujah bahawa pahala puasa, pahala haji dan juga kita campur tadi baca Quran tidak sampai kepada si mati. Yang ni perbincangannya selepas inilah. Jadi kalau kita masuk perbincangan tu dia merupakan perbincangan yang berbeza. Tadi semua boleh, sedekah boleh, puasa boleh, semua sampai kepada si mati. Yang selepas ini semua tak boleh. Tak sampailah ni, tak sampailah ni, tak sampailah. Semuanya ada dalil-dalil tersendiri. Jadi sekadar itu yang dapat anda bentangkan. Serah balik kepada saudara Najib lah. Terima kasih Ustaz. Sama. Sahabat-sahabat lain ada nak tanya Ustaz ke? Malam ni ngantuk sikit ni sebab dia berkaitan dengan hukum banyak. Ngantuk dah sikit. Orang kerja kan. Mana sahabat-sahabat ada tak? Tapi selalunya tak ada Ustaz. Biasa tapi tanya dulu kalau ada mana tahu. Ada sesiapa yang nak menanya kepada Ustaz?